Ayat 72 ni kisah lain pula. Jadi kita baca dua kisah lah. Kisah berkenaan dengan perjanjian Allah SWT dengan Bani Israel supaya berpegang teguh dengan Taurat dan mereka langgar. Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana pelanggaran mereka berkenaan dengan perintah Allah Ta'ala pada hari Sabtu. Kemudian kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, perintah Allah SWT supaya sembelih lembu. Dan ini kisah ketiga. Dan ini kisah yang berlain ni. Ya. Sebab apa? Sebab wa'id ni. Dan ingatlah, wa'id qataltum nafsan, ingatlah ketika mana kamu telah bunuh satu jiwa. Lalu faddaratum fiha, lalu kamu saling menyalah, saling menyalahkan ataupun saling berlepas diri. Faddaratum, wallahu mukhrijun ma kuntum Allah SWT akan zahirkan apa yang kamu sembunyikan. Jadi ini kisah berkenaan dengan Allah Ta'ala bagi tahu tentang pembunuhan yang berlaku di kalangan Bani Israel. Kisah seperti mana dalam kitab Ibnu Katsir berkenaan dengan anak saudara bunuh pak saudara kerana nak harta. Pak saudara tak ada anak, harta banyak. Jadi dia ada seorang anak saudara. Anak saudara ditunggu pak saudara mati, tak mati-mati, lambat mati. Jadi kita nak harta. Jadi untuk nak dapat cepat ni, maka dia bunuh pak saudara dia. Dan bila bunuh pak saudara dia, nak buat lagu mana? Kalau berigap, maka tak boleh harta. Maka dia pergi letak tempat lain. Kapur lain. Dan benda ini telah berlaku di kalangan Bani Israel, di pendapatan Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala datang ke kisah ni selepas kisah lembu. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, manusia ni bila dia jauh daripada Allah, jauh daripada wahyu kan, maka dia akan jadi lagu ni. Tak. Kalau berkenaan dengan nyawa lembu ke tak, mahal sekali. Tak. Nak suruh sembelih tu kat macam-macam hal lah buat. Tapi kalau berlaku kehilangan nyawa manusia ni, masing-masing berlepas diri, tak siap bertanggungjawab. Memang begitu berlaku. Kita tengok Hindu gitu. Tak. Kalau di India tu, kalau duduk kereta api, kalau orang kat jalan ekspres tu, kalau orang duduk kat rel tu, kereta api tak berit dah, dia pakai tepuh ya. Tak. Tapi kalau lembu, dia kena berit. Kalau dia tak berit, driver tu mati. Tepuh lembu, driver mati. Tak, lembu besar lagi. Dia akan jadi lagu tu. Seperti mana kata-kata Mahatma Gandhi kan, apa kita muliakan lembu daripada mak kita. Nah, dia boleh ucap lah. Orang paling cerdik kita kata India. Memang Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mana bila jauh daripada Allah, dia kehidupan dia tak akan betul. Dan ni contoh Allah Ta'ala bagi tahu. Berkenaan dengan lembu tadi, suruh sembelih kan, payah. Tapi bila berlaku pembunuhan, kehilangan nyawa di kalangan faddaratum fiha, masing-masing berlepas diri. Masing kata demo tu buat ali, demo ni buat. Tak. Allah SWT wallahu mukhrijum ma. Allah Ta'ala akan zahirkan apa yang mereka sembunyi, kata Allah Ta'ala akan zahir. Lalu Allah Ta'ala faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka lagu mana nak sesat kita buat pada nabi mereka. Lalu Allah Ta'ala wahyukan idribuhu bi ba'dihha. Tak. Idribuhu tu anggota mayat bi ba'dihha, pada anggota yang lain. Bukan faqul nadribuhu, maka pukullah mayat tu dengan lembu. Tidak. Tapi dalam kitab tafsir gitu dah berlaku tu. Jadi dalam kitab tafsir ni dia gabung kisah lembu tadi dengan kisah ni sekali. Atau jadi peling. Sebab tadi kisah lain. Dia kalau cabur sungguh, kalau kita cuba nak faham, nak buat molek pun susah juga, dia kena takalluh juga. Sebab tadi Nabi Musa perintah supaya sembelih, Allah Ta'ala kata supaya sembelih lembu, macam-macam alasan royak kan. Ni cerita ni pula dalam kitab tafsir kan. Bila pergi mengadu pada Nabi mereka kata cari lembu. Tak ada pula royak payah cari lembu pula. Cuma royak sekian-sekian lembu paling susah nak cari. Tak. Jumpa dengan satu orang yang mana anak yatim, perak, macam-macam cerita dia buat, dia olah begitu sekali. Tak. Sehingga sebenarnya nak buat kebesaran lembu tu, tiba lembu jadi hebat semula. Bayang kan?
Cerita sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh perintah sembelih lembu ni supaya kebesaran lembu, kehebatan lembu tu dibuat. Tiba-tiba bila berlaku kematian, pergi cari lembu, ambil kulit lembu tu ataupun ambil anggota lembu tu, katak atas mayat, hidup orang. Bisa semula lembu. Tujuan Quran ni supaya hilang bisa lembu tu. Sebab tu kita kata kisah tu tidak ada kaitan dengan kisah ni. Sebab tu dia Allah Ta'ala datangkan Wa'iz. Tengok Wa'iz belakang kan. Wa'iz kat mula-mula ayat kita baca petang ni. Wa idh akhadna mitsahum, kisah lain. Tak. Kalau kisah tu ada berkaitan mesti seperti mana kisah berkenaan dengan hari Sabtu, pelanggaran hari Sabtu tu. Walaqad alimtumul ladzi. Bukankah kamu tahu Allah Ta'ala ni? Dia tak ada Wa'iz dah. Lepas tu Wa'idh qala Musa, Wa'idh juga. Hak ni Wa'idh juga. Dia kisah lain dah. Kisah lain dah. Dia kisah ni Allah Ta'ala nak tunjuk kudrat dia. Dia nak kritik cara pemikiran orang Bani Israel. Bila berlaku kematian, kehilangan nyawa manusia ni, saling berlepas diri. Tak. Seolah-olah nyawa ni tak ada harga. Tapi Allah SWT zahirkan untuk menyatakan kebenaran itu, bagi tahu siapa dia pembunuh dia tu. Maka faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami perintahkan ada nabi pada zaman itu. Tak. Supaya pukul anggota mayat tu hidup semula. Dia bagi tahu siapa dia bunuh dia. Maka berigat anak saudara tadi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah telah menghidupkan orang yang telah mati. Kudrat Allah. Wa yuriikum ayat. Allah Taala tunjukkan kepada kamu tanda kebesaran dia, mudah-mudahan kamu berfikir. Tak berfikir benda ni boleh Allah Taala berkuasa untuk hidupkan semula. Kemudian Allah Taala bagi tahu summa qasat qulubukum. Kemudian hati kamu telah jadi kerah pada Bani Israel. Fahiya kal hijah, kerah dia lebih kerah daripada batu, bahkan lebih kerah seperti mana batu, bahkan lebih kerah daripada batu lagi. Kerana Allah Taala bagi tahu batu pun kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala keluar daripada batu tu mata air. Ada di antara batu Allah Taala bagi tahu terbelah, keluar dia air daripada dia. Ada di antaranya jatuh daripada tempat tinggi bergolek kerana min khasyatillah, kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk ni jamak ke sebenarnya dia hidup dengan cara dia. Tak, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak takut manusia dengan jin ya. Takut. Tak. Nabi satu hari dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duduk atas gunung Uhud kan. Dia bagi tahu demi Allah. Tak, gunung Uhud ni kasih pada kami. Gunung Uhud ni kasih pada kami. Tak. Dan Nabi bagi tahu Abu Bakar percaya. Abu Bakar percaya kalau ni. Abu Bakar percaya kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita percaya seperti mana Nabi bagi tahu pada kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa apa yang dibuat oleh hamba. Apa yang dibuat oleh hamba. Kemudian kisah seterusnya, afatatma'una an yu'minu lakum. Ayat ni dituju pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk dakwah Bani Israel, Yahudi di Madinah supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala tegur bagi tahu, afatatma'una an yu'minu lakum, adakah kamu ingin nak supaya mereka beriman seperti mana kamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Sedangkan satu golongan di kalangan mereka yasma'una kalam Allah, telah dengar ataupun yasma'un ni yafahamun. Tak. Dengar dan faham kalam Allah. Tak. Kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mentahrifkan, mereka ubah min ba'di ma aqalu, selepas mereka sudah faham min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka sedar. Dalam keadaan mereka sedar. Jadi Allah Taala dedahkan lagi pada kita berkenaan dengan ulama-ulama Yahudi di Madinah. Yang mana Abu Bakar khususnya lah. Begitu semangat sekali sebab Abu Bakar ni dia faham manhaj Nabi, cara Nabi. Bahawa Nabi nak sangat Yahudi ni beriman dengan dia. Khususnya ulama-ulama. Dia Abu Bakar ni orang yang mana ada hubungan baik dengan ulama-ulama Yahudi. Cerdik pandai Yahudi ni. Mungkin sama-sama niaga kan. Ma'ruf Abu Bakar ni ahli perniagaan. Dia Abu Bakar kenal belakang. Jadi Abu Bakar bila hijrah mula-mula peringkat awal ni, Abu Bakar ni tahu mizaj Nabi, cara Nabi ni. Nabi nak sekali ulama-ulama Yahudi ni beriman. Jadi Abu Bakar banyak buat usaha. Tak. Jadi Allah Taala turun bagi tahu hakikat. Mereka tidak beriman, mungkin mereka tak faham. Allah Taala bagi tahu mereka faham dah. Mereka jelas dah kitab Allah. Jadi Allah Taala bagi tahu pada kita ni,
Kadang-kadang ulama tu sesat, mungkin dia silap faham, mungkin kata nah ilmu alat dia tak kemah, dah. Ilmu alat dia kemah. Dia faham. Dia faham kita Allah. Dia faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham bid'ah, dia faham syirik, dia faham. Ni Allah Taala bagi tu. Ada ulama lagu tu. Bila dalam Quran Allah Taala bagi tahu begini ulama Yahudi, maka luar Quran pun akan ada. Di kalangan umat ni akan ada. Sebab Nabi sudah bagi tahu dah kan, bahawa umat ni akan ikut Yahudi dan Nasara ni. Tak serupa seperti mana dua selipar ni dua selipar belah kanan belah kiri sama kan, serupa gitu Nabi kata. Maka akan ada di kalangan ahli ibadat umat ni seperti mana Yahudi, ahli ilmu seperti mana Yahudi, orang awal dia seperti mana Yahudi, akan ada, pasti dah. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni Allah Taala bagi tahu kepada kita. Allah Taala dedah ya, sebagai panduan kepada kita. Sebab tu kita tak boleh asal ulama betul lah ledak. Tak, tidak. Tengok ni Allah Taala. Allah Taala tegur para sahabat, apa tak mahu kamu nak mereka beriman seperti mana kamu? Sedangkan satu golongan di kalangan mereka Allah Taala bagi tahu benar-benar faham kalam Allah. Tapi mereka tahrif, ubah. Hak haram jadi halal, hak halal jadi haram. Tak, hak wajib jadi tak apa tak buat. Tak apa dia buat gitu. Dia ubah ni mimba dia masa lepas dia faham dah. Dan dia ubah tu dalam keadaan dia sedar. Ni bahaya. Kita dengar ayat ni nengu. Tak. Dulu kita ingat bab ngaji tak kemah ni jadi lagu tu dah. Kemah keming. Ilmu alat dia kemah keming, tahu. Jelas. Tapi tahrif. Dia punca tahrif apa dia lepas ni Allah nak bagi tahu. Apa? Ulama yang jelas kebenaran apa dia tak ikut kebenaran. Kerana gabar. Tak. Kemudian Allah Taala bagi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaditsun. Ni Allah Taala dedahkan berkenaan dengan sebahagian Yahudi. Sebahagian Yahudi di Madinah. Dia terkesan dengan Nabi, nak mari dalam majlis-majlis Nabi. Tak, dia tak ikut Nabi, tapi tuan-tuan moga khabar cerita Nabi ni menyebabkan mereka hijrah ke Madinah kan. Jadi cerita tentang Nabi ni lama dah, tiba-tiba mari depan kita. Walaupun ulama-ulama kita tak akui mereka, tapi sebahagian Yahudi ni terkesan nak duduk dalam majlis Nabi. Dalam surah Baqarah Allah Taala bagi tahu lagu ni, dalam surah Ali Imran Allah Taala lebih detailkan lagi. Dalam surah ni Allah bagi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ada di kalangan Yahudi ni, Bani Israel ni, mereka bila jumpa orang beriman qalu amanna. Kami pun beriman seperti kamu juga. Kami pun beriman seperti mana kamu juga. Mana masuk Islam lah. Masuk Islam, isytihad Islam. Tak masuk Islam. Ni di kalangan Yahudi biasa lah. Ni ramai di kalangan Yahudi biasa masuk Islam. Kok Nabi nak pala ulama-ulama mereka seperti mana Abdullah bin Salam. Tu Nabi nak. Ni yang boleh bagi saya pada masyarakat. Hak biasa. Ni hak biasa ni. Dia hak biasa ni mereka masuk Islam pun kerana perintah daripada ulama mereka juga. Dalam surah Ali Imran kan. Ulama mereka bayar hidayah. Bila pergi dekat Muhammad, dekat sahabat-sahabat dia, ngaku Islam. Tapi jangan jadi Islam sungguh. Jangan jadi Islam sungguh. Mereka diberi penerangan sebelum pergi duduk dengan sahabat-sahabat Nabi, bergaul dengan sahabat Nabi, duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala gambar kepada kita, wa idza mereka ni bila jumpa orang beriman kata qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, bila mereka bersama dengan puak-puak mereka, tengok ni, qalu atuhadithunahum bima fatahallahu alaikum. Maka mereka saling tegur. Sebab apa? Sebab tuanlah. Tuan-tuan kita kena faham majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak Yahudi mari nak tipu, tak beramah makna mari sebenarnya nak siasat ataupun nak lawan, tapi bila duduk dalam majlis Nabi, keberkatan majlis itu menyebabkan mereka jadi Islam sungguh. Jadi Islam sungguh. Tak. Hal ini mereka tegur ni. Bila bersama dengan orang Islam mereka beriman, bila duduk sama-sama mereka saling tegur sama-sama mereka. Mereka kata apa? Atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Bapa mungkin kecek gitu? Tak. Gi kecek apa dia? Bila Nabi tanya tentang hakikat ajaran Taurat sikit. Jadi Yahudi dalam majlis, betul ya Rasulullah, benar. Jadi teballah. Jadi percakapan tu bertambah, para sahabat ni tambah yakin. Mereka sebenarnya dihantar untuk duduk dalam majlis Nabi sampai satu peringkat supaya murtad semula. Nak ayat ke orang ni kita duduk dah. Tapi terbalik, dia duduk dalam majlis Nabi kerana suasana dalam majlis Nabi tu, bila Nabi tanya soalan-soalan gini ataupun dia pula dulu, betul ya Rasulullah. Gini sungguh. Jadi bila berkumpul sama mereka ni, mereka tanya, atuhadithuna, bapa mu ayat kecil lagu tu? Bima fatahallahu alaikum, yang Allah Taala bagi tahu tentang kamu.
menyebabkan liyuhajukum bihi, supaya mereka dapat berhujah untuk kalahkan kamu pula. Tak. Dia pula jadi kesal daripada majlis Nabi. Tapi ingat, dia ada orang lagu ni. Afala tak, kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa kamu tidak berfikir? Allah SWT tegur, awala ya'lamu, tidakkah mereka tahu, ulama-ulama Yahudi tahu bahawa mereka buat lagu ni atas anak-anak buah pergi duduk dalam majlis Nabi, tujuan dia nak supaya nak rasakkan para sahabat. Sebab kita kena faham, asalnya orang Madinah ni menurut dengan mereka, menurut dengan Yahudi. Tiba-tiba Nabi mari tukar arah kiblat, ikut Nabi. Dan benda ni baru lagi, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita kata. Sebab tu mereka usaha atas anak-anak buah, tak, anak-anak murid hebat-hebat duduk dalam majlis Nabi, buat dalam masjid Islam. Peringkat akhir isytihar keluar. Tak, jadi tolak Nabi ni tolak dengan basirah panggil, tolak dengan jelas. Jadi menyebabkan orang Ansar ni, orang Madinah ni, tak, mana duduk atas pagar ataupun munafik-munafik di kalangan orang Ansar ni, tak, bila berlaku lagu ni kan, cabut. Dia memang itu yang jadi munafik tu, sebahagian sahabat. Tak, kerana peranan yang dimainkan oleh ulama-ulama Yahudi ni, yang atas anak buah dia ni. Jadi Allah Ta'ala tegur awana, tidakkah mereka tahu, ulama mereka tahu bahawa annallaha ya'lamu ma yusir. Allah Ta'ala tahu belaka apa yang mereka sembunyikan, perancangan yang mereka buat secara sembunyi, Allah Ta'ala tahu belaka. Apatah lagi apa yang mereka zahirkan. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan tentang kesesatan orang-orang mereka pula, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kinanah. Ini orang-orang Yahudi pula, orang-orang Bani Israel pula. Tak, tadi ulama-ulama mereka tidak ikut kitab Taurat, payah basa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tahrif, dari keadaan mereka ubah, tahrif. Tak, perintah Allah SWT tak ada ni lah, perintah Allah SWT. Sehingga zaman Nabi kan, hukum rejal ke apa tak ada belaka dah. Yahudi diubah. Seperti mana zaman kita lah ni, seperti mana zaman kita lah ni, sebab tu kita tak hidup selesa. Tak, kita kata kita Allah, kita Allah, kita Allah. Gapo perintah Allah kita tegak? Tak ada. Bahkan tak, kalau satu orang Islam nak tegakkan hukum Allah SWT yang berzina, tak nikah lagi, tak kena rotel ya, tak nikah. Rotel pula bukan sebab separa dalam jara kita, rotel dalam jara kita ni tak boleh berak. Tak, tepat nak sebab tu dia buat dah tu tempat najis dah, sebab hok mana kena pihak berak. Tak, kita kena kontraktor hok buat tempat sebab dalam penjara. Kita tanya lagu mana tempat dia, dia kata tempat tu kena sedia lalu ruang untuk najis. Sebab setiap orang yang kena pihak tu tebik tahi, dia kata berak kan. Dia punya teruk tak teruk. Dalam Islam tak ada. Dalam sebab bukanlah betul. Akak ni tak boleh, kena letak benar. Tapi nak bagi tahu, kalau satu orang anak muda kita berzina, tak, dia tidak berkahwin, hukum dia rotel. Tak, dia minta pergi mahkamah supaya hakim tu hukum Allah Subhanahu Taala. Hakim kata apa, tak ada ruang. Perintah Allah Taala tak ada ruang. Bayar, di bumi Allah, di rumah Allah. Allah yang bagi rezeki belakang ni. Tapi hukum Allah tak ada nilai. Tak boleh nak buat. Lepas kita kata kita Allah, kita Allah, kita Allah ke mana? Tak ada ruang. Tak ada. Hakim orang Islam, pesalah pun orang Islam. Pesalah ni nak hukum Islam. Tak ada ruang juga. Tak ada ruang. Baca kita kena sedih. Tak, kita supaya seperti mana Bani Israel dah. Tak. Gapo dia nak nisbah pada kita Allah, tapi hukum Allah tak sah. Hukum Allah tak sah. Dan ni Allah telah jelaskan orang-orang mereka, wa minhum ummiyun, ada di kalangan mereka ummiyun. Ummiyun gapo dia? La ya'lamuna al-kitab, tak tahu ke satu dalam kitab. Kitab gapo ni? Kitab Taurat ni. Tak tahu ke satu. Ni orang-orang Yahudi di antara di kalangan Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Kinanah. Tak, 3 kabilah besar Yahudi di Madinah. Allah telah bagi tahu di kalangan mereka ni ada ummiyun. Siapa dia ummiyun ni? Orang yang mana tidak tahu ke satu dalam kitab Taurat. Yang dia tahu ke apa? Illa amani, melainkan sangkaan semata-mata. Duk rasa betul lagu tu. Tak, rasa betul lagu. Wa inhum illa yadun. Dan semua keadaan mereka ni Allah Taala bagi tu hanya sangkaan lah. Kebenaran yang mereka betul tu pun sangkaan juga. Sebab mereka tak tahu apa yang ada dalam Taurat. Tapi dia sudah betul, tanya, kita betul sebab kita ada Taurat. Panduan kita Taurat. Apa dia Taurat tak tahu ke satu. Ni di kalangan orang Yahudi. Ni yang kena tipu kau kan? Sebab tu kita kena ke tadabbur ke. Biar semua kita tahu. Gapo dia ada dalam Quran? 30 juzuk ni gapo dia ada dalam Quran? Tak, gapo dia ada dalam Quran? Tak suri jadi seperti mana Bani Israel.
Yahudi. Allah SWT bagi tahu. Wa fawailul lil ladzina yaktubu. Celakalah bagi orang yang mana telah menulis dengan tangan mereka. Tulis tangan mereka. Ni ulama ni. Oleh kerana orang awal jahil gini mau tentang wahyu tak tahu ke satu. Dia jadi peluang. Jadi peluang ke apa dia? Bagi mangsa ulama-ulama su. Kerana terlampau jahil dah. Dia jadi ada orang jadi ambil kesempatan. Jadi ambil kesempatan. Allah Taala bagi tahu fawailun, celakalah bagi orang yang mana telah tulis kitab dengan tangan dia, syarah. Tulis kitab ke mana? Kitab syarah bagi Taurat lah. Dengan tangan mereka ni. Kemudian dia kata semua yaqulun hadza min ini daripada Allah SWT. Allah nak lagu ni liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk dia beli dengan dia tulis kitab tu syarah lagu tu harta yang sedikit, nilai yang sedikit. Allah Taala dah celakalah bagi mereka apa yang mereka tulis dengan tangan mereka tu. Dia celakalah mereka bagi apa yang telah mereka usahakan. Celaka Allah Taala bagi tahu lagu ni. Dia orang apa jadi mangsa? Tak. Hak ni bagi tulis, hak tu bagi baca. Dia ajar begitu. Jadi mangsa keadaan. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini juga kefahaman Yahudi. Tak buat amal, tak terlibat dengan syirik, terlibat dengan bid'ah, tapi ditenangkan ada ulama tak apa macam ulama. Tak mai Jumaat tak apa. Tak mai Jumaat tak apa. Semua tak apalah kau. Tak apa belakang. Tak bimbang keadaan umat ni. Dan kalau Allah Taala bila umat ni tak semaya, habis. Bila semaya tak ada break, tak ada. Dia mula daripada semaya. Nabi tak ada toleransi perkara ni. Semaya ni tak ada toleransi. Bahkan Nabi kita bagi tahu kan, nak bakar rumah, kita tak mari sembahyang masjid. Nak bakar rumah. Hadis sahih dari Muslim. Tak keinginan Nabi sebab Nabi tahu bila tak semaya tak ada kau. Tak ada. Tak. Dan kalau mazhab para sahabat ni tu dia tak ada khilaf di kalangan para sahabat ni. Siapa dia tak semaya kafir. Hak tak ada. Tak ada khilaf di kalangan para sahabat. Siapa tak semaya, masuk semaya ke apa? Semaya 5 waktu. Tak semaya subuh, tak lagi kafir lagi. Semaya zuhur, tak lagi. Semaya asar, tak lagi. Maghrib lagi, tak semaya isyak, sehari tak semaya, kafir. Hak ni sepakat para sahabat. Hak ni manhaj para sahabat. Tak semaya sehari. Sebab tu tak saya tanya, dia zaman tu, zaman sahabat, zaman tak ada orang hukum lagu mana? Kalau tak semaya 2 tahun lagu mana? Soalan tu tak timbul. Zaman sahabat, zaman tabi'in, soalan ni tak timbul. Soalan ni kemudian. Mak mereka masih terkesan dengan cara para sahabat. Tapi diajar umat ni meninggalkan amal tak apa. Sehingga sampai peringkat tengok ni. Wa qalu lan jadi orang-orang jadi wa qalu lan tamassana. Mereka kata kita ni tak akan masuk neraka, apa kita ni. Asal Yahudi ya. Tak masuk neraka dah apa kita. Kalau masuk neraka pun ayyam ma'dudah, sekejap aja apa kita masuk neraka. Kita ada kefahaman ni. Kita asal Islam, lagu-lagu mana pun tak apa. Tak masuk neraka pun sekejap ya. Masuk syurga pun tak. Oh bahaya gini. Ini kefahaman bahaya. Kefahaman ni bahaya. Dia tak tahu apa yang berlaku pada umat ni. Dengan syirik dia, dengan bid'ah dia, dengan begini. Bahaya. Tak? Kekufuran ni dia buat tak tahu ke mana. Tak? Dia pakai umum gitu. Kaedah betul kan? Kaedah bila orang ada kalimah la ilaha. Kita baca hadis, dia orang mari dalil ke tak? Nabi kata man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah. Nilai la ilaha illallah kepada orang tu. Betul. Tapi bukan lagu tu cara benda tu disampaikan. Dia kena tengok juga kaifiat tu. Dia bukan dalam keadaan umat lagu ni meninggalkan amal, meninggal ni kita rakyat tak apa. Tak boleh. Dia bukan tujuan dia lagu tu. Nabi bukan lagu tu. Nabi ni cara manhaj Nabi SAW, bila tengok keadaan umat ni nampak yakin dengan amal lagi tak, maka Nabi akan datangkan hadis-hadis yang mana bagi tarhib, menakutkan. Itu cara Nabi. Bila umat dah tengok dalam keadaan takut, putus asa dengan Allah SWT, maka datang hadis-hadis yang bagi peluang. 100 orang yang mana telah bunuh 100 orang ada peluang lagi untuk selamat. Tak? Betapa sukanya Allah Taala kepada orang yang bertaubat. Bila keadaan umat nak putus asa dengan Allah, maka hadis-hadis tarhib mari. Tapi nampak umat ni longgar dengan perintah Allah SWT, hadis tarhib mari.
Menakutkan. Sehingga Nabi bagi tahu, lau ana wa ibnu Maryam, Nabi bagi tahu. Hadis sahih. Kalau aku dengan Ibnu Isa, Ibnu Maryam. Nabi bagi tahu, kalau aku dengan Isa Ibnu Maryam buat dosa dengan bihataini, dengan jari, Nabi, dengan dua jari, Nabi bagi tahu. Kalau aku dengan Ibnu Maryam buat dosa dengan dua jari ini, kemudian Allah Ta'ala azab kami, Allah Ta'ala azab kami, Nabi bagi tahu Allah SWT tidak buat zalim sedikit pun. Allah Ta'ala tidak buat zalim sedikit pun. Bukan buat dosa dengan jari. Berapa Nabi nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kehebatan Allah, tentang kebesaran Allah. Allah ni tak layak kita melakukan apa-apa kesalahan pun sebenarnya. Memang seorang sahabat bagi tahu kan. Ni bukan hadis Nabi, seorang sahabat bagi tahu. Satu orang dia bila pergi akhirat kan, kalau dia masa atas dunia, daripada dia balik sampai dia meninggal, sentiasa taat pada Allah, sentiasa taat pada Allah Taala. Maka bila tengok kebesaran Allah, dia akan pandai remeh semua. Tak pandai. Sepatut Allah ni lebih lagi kena buat taat. Tuan-tuan, sepatut gitu. Ni asas sebenarnya. Kita berhadapan dengan Allah lagu ni. Tak. Allah yang asbab kehidupan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diajar begitu mudah sekali beragama, seperti mana ulama-ulama Yahudi ni dah tulis syarah kitab Taurat ni, pelanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, diajar masyarakat sehingga masyarakat sangka bahawa kita lagu-lagu mana ni tak masuk neraka. Kalau masuk neraka pun ayyam ma'dudat, 2-3 hari. Allah Ta'ala kata, kul, tanya mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan, adakah kamu telah buat perjanjian dengan Allah sehingga Allah Ta'ala tidak akan mungkiri janji dia? Lagu ni sebenarnya tanya mereka, ada buat perjanjian ke? Ada janji gini ke dengan Allah? Tak nak jawab. Am taquluna 'ala Allah, ataupun sebenarnya kamu kecek guna nama Allah apa yang kamu tak tahu, dekat yang kamu sendiri. Bala, Allah kata bahkan sebenarnya begini, Allah Ta'ala bagi tahu. Begini semua manusia. Man kasaba sayyi'ah, siapa dia melakukan kejahatan, kemudian kejahatan yang dia buat tu wahatat bih, meliputi dia khati'atuh. Allah Ta'ala, siapa dia melakukan kejahatan, kemudian dia buat kejahatan sehingga kejahatan meliputi ke seluruh kehidupan dia, orang lagu ni Allah Ta'ala kata faulaika ashabun nar, ini masuk neraka sekali dengan geran, hum fiha khalidun, kekal. Ini cara Allah SWT. Adapun orang yang masuk syurga, walladzina amanu, orang yang mana beriman, dia beramal soleh. Ni iman dia amal, iman dia amal ni. Ulaika ashabul jannah, itulah pemilik syurga, masuk syurga sekali dengan geran, hum fiha khalidun. Kemudian ayat nak tahu dalam Taurat, gapo dia sebenar dalam Taurat, ajaran Taurat, sebenar dalam Taurat, gapo dia dalam Taurat ni? Quran bagi tahu. Wa'id, ingatlah ketika kami buat perjanjian dengan Bani Israel. Gapo dia dalam Taurat, perjanjian Allah SWT dengan Bani Israel? Pertama sekali, la ta'buduna illallah, jangan sembah melainkan Allah. Ini dalam Taurat. Supaya usul dia dengan kita. Kemudian wabil walidaini ihsana, buat baik pada dua ibu bapa. Kedua, buat baik pada kaum kerabat. Tengok, anak-anak, adik-beradik, pak saudara, kaum kerabat. Tak. Kemudian anak yatim, buat baik pada fakir miskin. Kemudian kecek dengan orang ramai dengan baik. Kemudian mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Ni apa yang ada dalam Taurat sebenarnya sama dengan kita. Ni Allah Taala dedahkan. Sebab tu Quran ni bagi tahu hakikat Taurat. Sebab tu nak tahu Taurat betul zaman kita ni, kena tengok semua dalam Quran. Serupa ke tak? Summa tawallai, tapi kamu berpaling. Tengok Allah Taala kata summa tawallai, tapi kamu semua berpaling daripada ajaran ni. Apa sebenar? Kamu ajar apa dia? Syirik Uzair dengan Nabi Uzair. Kamu mengatakan Uzair itu anak Allah. Tengok, dia sudut akidah Yahudi. Dah. Huk halal jadi haram, huk haram jadi halal. Semua diubah belaka dari Yahudi. Arak jadi halal. Semua pelanggaran hukum-hukum dari Taurat semua ubah. Semua zaman kita lah ni. Ini ulama-ulama Yahudi, kesesatan mereka. Semaya, tengok semaya jadi lawan. Dah semaya dia semua kita ya. Sebab Nabi mewarisi semaya daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Dah sama seperti semaya Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, serupa ya. Mereka mana? Sebab tu Nabi bila nak pergi Mi'raj kan, di Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu kan, Nabi jadi imam kan, belakang dia tu semua kan, Nabi Musa semua sama, Nabi Isa semua sekali. Roh para anbiya belakang. Semaya yang sama. Tapi tengok dia ubah. Tengok dia semaya lagu mana? Saya Allah kata waqimus salah, dirikanlah semaya. Kemudian kamu berpaling. Illa kalau kecuali sedikit saja di kalangan kamu.
kebanyakannya berpaling belakang. Allah Taala bagi tahu. Ni Allah Taala dedahkan lagi. Ingatlah ketika mana kami buat perjanjian dengan kamu dari kitab Taurat. Ni Allah Taala dah gapo ada dari Taurat. Dari Taurat tadi semua hanya Allah, tidak syirik. Mereka telah melakukan syirik. Tapi duk rasa betul. Kalau masuk neraka sekejap ya. Ni buat tu bahaya. Dan syaitan ni mana ada kasih belah. Syaitan ni tak ada kasih belah lah. Sebenarnya kita dia akan usah lah mati-mati ya. Tak. Pertama sekali biar kita terlibat dengan syirik. Biar kita terlibat dengan syirik. Dia nak suruh kita mungkin masuk neraka, kekal dia neraka dulu. Tak boleh kekal dia neraka, dia masuk neraka. Masuk neraka. Cuba syaitan. Ni Allah Taala dah gapo lagi ada dari Taurat. Wa id akhadna, ingatlah teman apa yang kami berjanji dengan kamu dari Taurat. La tasfikuna dima'akum. Jangan kamu melakukan tumpah darah. Dan jangan kamu halau sesama kamu daripada rumah kamu. Summa akhra. Kemudian kamu akui wa antum tashhadun, kamu bersaksi. Tengok dalam kitab Taurat. Tak boleh bal lah. Sebab zaman kita bila Nabi buat haji ke tak? Kumpul semua para sahabat ke? Nabi tanya ke tak? Hari gapo ni? Tak. Mana ni? Ada bulan gapo ni? Tak. Pada hari Arafah. Tak. Bulan haram, tanah haram. Maka Nabi bagi tahu sesungguhnya tak, maruah kamu, harta kamu, tak, sesama kamu ni haram. Tak boleh ceroboh. Tak boleh ceroboh. Sama-sama mukmin. Seperti mana haramnya hari ni, seperti mana haramnya bumi ni, seperti mana haramnya bulan ni. Nabi takkid kan. Tak, supaya kita hidup kan berkasih sayang. Tolong menolong, bantu-bantu. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita balas sama-sama kita. Pesan Nabi. Kita orang tepek di masjid-masjid kan tak? Gapo dia? Hujjatul wida tu. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan yang terakhir pada seluruh umat. Pada seluruh umat. Akhir dia tu beli wa anni walau ayah, sampaikan daripada aku. Sama dengan ni juga. Ni dalam Taurat ni. Dalam Taurat ni bagi tahu pada Bani Israel di Madinah ni, Nabi baca Allah Taala turunkan ayat bagi tahu pada mereka, kamu telah buat perjanjian dalam Taurat. Tak, jangan berlaku tumpah darah sama kamu, jangan halau sama kamu. Kamu akui. Dia kamu bersaksi. Semua tu. Tapi tengok sekarang keadaan kamu ni. Telah bunuh sama-sama kamu. Taqtuluna, kamu bunuh sama kamu. Bala. Wa tukhrijuna fariqam minkum minna. Kamu telah halau sebahagian kamu dari kalangan kamu daripada tanah air mereka sendiri. Tadhaharuna alaihi bil itsmi wal udwan. Kamu saling batu-batu dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Bala. Bani Israil. Ini Allah Taala kritik. Siapa dia ni? Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Kata Bani Qunaiqah dia sekutu dengan Aus. Bani Qunaiqah Bani Khazraj dengan Nadir dia sekutu dengan Khazraj. Dia khulafah, dia sekutu kan? Dia geng. Mana Yahudi di Madinah kan, dia tiga kumpulan besar tapi dia bala. Duk sorang. So Bani Qunaiqah duk sorang. Dia tahaluf, dia sekutu dengan Aus, Dan Khazraj pula sekutu dengan Bani Nadir, Bani Qunaiqah. Bani Quraidah. Bani Quraidah dengan Nadir ni dia sekutu dengan Khazraj. Jadi bila Aus dan Khazraj balah, dia pun balas juga. Sebab dia sekutu. Dia memang politik kan. Dia tak lagi dah sebab dia nak kerja kan. Dia di Madinah, dia pendatang. Dia nak tenaga kerja. Dia bagi berebut tak. Dia kena ambil mana-mana kabilah. Dia sama ada nak sebab dia pergi tu Aus dengan Khazraj balas semua. Tak. Dia tak boleh nak, kalau dia ambil kursi qadah, tak boleh nak kerja. Dia kena pilih salah satu. Tu sistem dalam itu. Jadi bila Aus dan Khazraj balas, dia pun balas juga. Sedangkan dia haram balas sama-sama dia. Tapi oleh kerana dunia tu, tengok tu. Dunia ya sebenarnya, bukan kerana gapo. Dunia. Sistem yang ada pada zaman itu. Pada zaman ketika mana dia hijrah di Madinah tu. Jadi lagu tu. Tak. Ni aji. Tak. Sedangkan tak boleh. Dalam kitab Taurat tidak benar kan. Balah. Allah Taala bagi tahu. Sekarang kamu bunuh-bunuh. Bila Aus dan Khazraj balah pergi, maka kamu pergi juga kan. Di kalangan Bani Qunaiqah lawan Bani Nadir dengan Quraidah, pergi juga kan. Ya bila pergi kan mati, bunuh. Dia ada antara jadi tawanan perang. Allah Taala bagi tahu. Wa ya'tukum usara, bila datang pada kamu tawanan perang, tufaduhum, maka kamu minta tebusan.
minta bayar, nilai seorang ni berapa ribu, 5,000 ke, 10,000 dinar ke, 1,000 dinar ke, macam-macam nilai. Sedangkan Allah Taala kata mu ambil tu haram, wa huwa muharramun alaikum, haram ikhraju. Tapi masa nak pergi masing-masing buat kitab infak, masa nak pergi kan ada. Oh kena infak ni. Kena infak. Tak. Tarik infak juga ada. Jalan Allah. Sedangkan benda tu tak boleh. Ni yang berlaku Yahudi di Madinah, keadaan mereka. Ni tunggu Nabi akhir zaman. Ni keadaan mereka ni. Sebab tu bila Nabi mari kira mereka salah belaka kan? Ini bahaya. Ini menyebabkan mereka tak boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Masa tunggu Nabi akhir zaman ni, kehidupan mereka bercanggah dengan Taurat. Mereka telah fatwa macam-macam dan mereka terkesan dengan keadaan. Tengok Nabi nubuah lagu bagaimana Nabi masuk Madinah. Mula-mula sekali ucapan Nabi dengan kita ada sistem kita sendiri dah. Sebab tu kita jangan terkesan dengan orang lain. Kita jadi summa tan sebagai kita ni, sebahagian ulama kita ada demokrasi. Nak suruh orang terima demokrasi, tambah Islam belakang tepi dia. Islam demokrasi. Demokrasi itu syirik dah. Nama demokrasi kita tahu semua dah. Kuasa pada rakyat kan. Pada nama al-hukmu lillah dalam Quran kan. Al-hukmu lillah. Hukum ni Allah. Bukan al-hukmu lisyabi. Maksud demokrasi ni al-hukmu lisyabi. Salah. Nama syirik dah. Adalah nama syirik tapi Islam pula. Baik. Dulu nama syirik tapi Islam. Dia kata dah. Kita jangan apa dia la musyahah fil istilah. Kita tak lepas ni Allah Taala kritik. Betul tak la musyahah fil istilah. Kita jangan main politik ke istilah ni. Istilah ni telah diislamkan. Ngucap dah ni terima kasih ni. Kita telah diislam. Dah mandi wajib gapo dah. Anjing. Tak macam tak ada cara lain. Tengok Nabi bila masuk Madinah. Ni cara Nabi sendiri. Nabi jejak kaki di Madinah. Pertama sekali Nabi ucap kepada dia. Ni ucapan pertama Nabi. Dah. Nabi kata ya ma'asyaral muslimin kepada afsyus salam. Ni kita ni. Ni Nabi bina Madinah ni. Pertama sekali Nabi ucap afsyus salam wa at'imut ta'am wa salatul lail wan nasu niyam. Kama qala alaihi wasallam. Ni bila Nabi sapa Madinah, ucapan pertama Nabi apa? Sabakalah salam. Lepas tu jamu makan. Lepas tu semaya malam ketika mana orang tidur. Ni asas pembinaan umat. Kita ada cara kita ni kuat, gagah, kukuh. Dan tu kita kena putus asa dengan cara lain. Tak boleh dah. Hok mana pergi, hok demokrasi lagu tengok ni. Boleh pergi dah. Boleh tegak. Tak nak tegak. Bahkan sekarang dia kecek. Siapa dia kecek sekarang? Zaman sekarang kecek nak tegak hudud Allah ni. Oh, dia telah melakukan dosa macam-macam dia. Terbalik pula. Tuan-tuan Allahu Akbar. Nah, Allah SWT uji Nabi lebih. Kalau kita tengok Allah Taala bebankan Nabi 1443 tahun lepas. Tak, ni 1443. 1443 tahun lepas. Allah Taala mula-mula wahyu pada Nabi. Surah baru tu 5 surah baru. Surah Al-Masad ni, surah Al-Masad surah yang ke-6. Ada surah Al-Alaq, Mudaththir, Muzammil, Qalam, Fatihah, Al-Masad. Surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah yang ke-6 tu maksudnya baru lagi tahun pertama, tahun kedua lah kita kata. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala perintahkan supaya dakwah semua kaum dia. Keluarga dia. Nabi panggil semua Bani Abdul Manaf, Bani Kilab, Bani Qusa, Bani Hashim, semua Quraisy. Nabi jamu 2-3 hari Nabi jamu. Tak. Bila Nabi jamu manusia bila kena jamu jadi tailor dah lidah nak kritik. Jadi banyak kena jamu ni dia tanya gapo dia nak wahai Muhammad. Nabi kata aku nak satu kalimah ya. Kalau kamu terima satu kalimah ni seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Ajam akan bayar cukai pada kamu. Abu Jahal dah dengar satu kalimah Arab tunduk pada kami, Ajam bayar cukai pada kita 10 kami bagi. Kalimah apa dia? La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah ni? Maksud la ilaha illallah ni tak. Bila Nabi kata kalimah ni kan, Abu Lahab nampak lalu pak saudara dia ni ketua Quraisy, ketua agama, Sadanatu Quraisy, ketua agama. Bila dengar yang Nabi ucap la ilaha illallah kan, marah dia. Alihadza jama'tana
Kamu kumpul kami tujuan hak ni kau wahai Muhammad. Celaka mu wahai Muhammad. Bapa dia celaka? Tentu dia sebagai ketua agama, ketua bagi Quraisy belaka ni. Dia yang telah main peranan keamanan di Mekah ni, dia yang bina dia. Dan ucapan Nabi ni gapo dia? Ucapan Nabi ni la ilaha illallah masuk gapo ni? 360 pahala ni kena buai belaka. Dia 360 pahala ni masuk gapo dia? 360 mewakili bukan setakat Quraisy. Bahala bagi kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Mekah, ada seluruh tanah Arab ni. Dan bagi setiap kabilah ni, sama ada duduk bawah jajahan Rom atau bawah Parsi, mana kita cabut bahala ni, kita akan balas dengan satu kabilah. Lepas nak suruh buat 360 bahala ni, balas dengan semua kabilah. Dan di sebalik kabilah ni ada kekuatan Rom, ada kekuatan Parsi. Oh, bahaya. Betul kan? Nabi ucap gini, Abu Lahab dia kan orang basirah, orang tinggi politik dia kan. Cakap apa kalau lok ni anak dara dia ni Mekah ni hancur. Kita kecek lagu ni. Tapi tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi baru terima berapa surah baru. Tapi begitu terkesan dengan Allah, dengan kita Allah, yakin dengan Allah. Bagi tahu pada orang Mekah, kalau kamu terima kalimah ni, seluruh Arab akan tunduk pada kamu, seluruh Ajam akan bayar jizyah pada kamu. Kita tahu yakin lagu mana, kita tak faham. Kita lah ni kita tak faham lagi. Sedangkan kita tengok dah Rom daripada si jatuh daripada para sahabat kerana kalimah ni. Tapi kita punya waham terkesan. Jatuh kali kita ni Nabi ucap sesuai tak mana ucap? Sesuai tak dakwah. Lepas tu turun surah Tabbat Yada, baca di Mekah sesuai tak surah tu dibaca. Kita nak surah masuk Islam, kita baca surah kutuk peti Mekah. Kutuk ketua Mekah. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu man wa ma kasab. Bila Nabi baca saja ayat tu kan, Ummu Jamil mari isteri Abu Lahab mari cari Nabi. Mana Muhammad cari Muhammad. Baik. Tapi Nabi kena baca. Itu usul dakwah lah. Tak ada mana ada usul dakwah ni cara Allah Subhanahu wa taala. Cara kita Allah Subhanahu. Nabi terkesan. Sebab tu Nabi tak ada bijak. Dan Nabi pergi Madinah pun tak sesuai sebenarnya. Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua Nabi gerak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kita dibina kat ada ni. Yakin dengan wahyu Allah, yakin dengan Allah dulu. Kalau tidak jadi seperti ni, bila agama ni kita ambil dia jadi milik kita buat agama kita nak seperti mana Bani Israel. Dia tak ada rasa besar perintah Allah. Dia tidak ada besar Nabi Musa alaihissalam. Jadi Taurat ni mereka ubah sesuka hati mereka. Mereka ambil bila kena, bila tak kena mereka tinggal. Jadi pak kita juga lemah jadi. Sebab apa? Tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bantuan pun. Tak sesam. Tak ada kekuatan. Kalau kita buat bukan dengan cara nubuah, dengan cara perintah Allah Subhanahu wa taala, tak ada kekuatan. Maka kita jadi paling lemah sekali. Orang duduk negeri bukan ulama banyak, bukan pondok banyak boleh tegak kan? Tak. Kita hok gapo Serambi Mekah. Tak. Ulama-ulama bercerita, tak pondok-pondok madrasah-madrasah. Malu kau kan? Tak, malu terkesan dengan keadaan. Tapi ni Allah Taala cerita pada kita ni, Bani Israel. Dan ini berlaku sebab kita dah ni. Tak. Kita ambil sisi yang lain menjadi balas sama-sama kita. Jadi balas sama-sama kita. Orang balas kita balas juga. Tak. Musuh jadi kawan. Jadi ini keadaan Bani Israel. Bila Aus dan Khazraj balas, dia pun balas juga perang. Tak. Bila kena jadi tawanan, mula tak tebuh. Bila tebuh, ambil harta, makan harta haram pula. Sedangkan dia haram pada kamu. Allah Taala tegur, afatu'minuna bi ba'dil kitab, kamu beriman dengan sebahagian kitab, kufur dengan sebahagian kitab. Tengok ni. Ni ayat ni duk mana ni ambil. Duk baca sama kan tak? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah Taala kata, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi orang yang buat begini di kalangan kaum melainkan apa dia? Khizyun fil hayati dunia. Kehinaan ketika mana di dunia lagi hina, lebih-lebih lagi di akhirat Allah Taala beritahu akan dikembalikan di tempat azab yang paling teruk sekali. Adapun perbuatan kamu, Allah Taala beritahu, Allah Taala tak pernah lupa sedikit pun. Ulaika, itulah orang yang mana telah beli kehidupan dunia dengan jual akhirat. Beli dunia dia, jual akhirat. Orang lagu ni fala yakhafu anhumul azab. Tidak akan diringankan daripada mereka azab. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Ni Allah Taala cerita pada kita. Ini yang menyebabkan Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraisy, Bani Qunaiqah bila Nabi mari tak nak ikut Nabi. Sebab dia telah bina satu sistem kehidupan yang mana salah dah. Sebab tu kita kena berlepas diri. Kita nak selamat ni, zaman Imam Mahdi nak mari dah ni, Nabi Isa nak turun dah ni.
Kalau kita terikat dengan selain daripada kitab Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat, kita dalam bahaya. Sebab tu jalan selamat ke mana? Kitab Allah, sunnah Nabi, hidupan para sahabat. Ni kat ni. Dan ni jalan Imam Malik, dan ni jalan Abu Hanifah, dan ni jalan Imam Syafi'i, dan ni jalan Imam Ahmad. Baca kitab-kitab mereka. Tak. Jalan demo ni Imam Syafi'i, kitab dia. Sama ada kitab Allah, sama ada sunnah Nabi, sama ada sahabat. Tak. Kalau ada pendapat dia, kalau khilaf dengan sahabat, dia tahu pendapat dia, tak sahabat depan. Itu Syafi'i. Dalam kitab bahkan Allah ajib, manhaj ulama-ulama Syafi'iyah pun kemah. Ulama-ulama Syafi'i depan mereka kitab Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Kalau Imam Syafi'i pun bercanggah dengan sama ada kitab Allah ataupun sunnah Nabi, mereka kebuai pendapat Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sebagai ketua mazhab. Buat Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Haitami, Syekh Ramli, semua ni sepakat belaka. Kok mereka buat pendapat Imam Syafi'i apa dia? Imam Syafi'i pendapat akhir dia berkaitan dengan best sembahyang subuh kan? Tak ada apa dia? As-salatu khairum minan naum, tak ada. Padahal dari kitab Imam Syafi'i. Tak. Hak tu Imam Syafi'i bagi tahu sebelum azan subuh, best mula-mula subuh, best zaman Nabi ke dua azan. Azan sebelum subuh, azan masa subuh sah. Jadi as-salatu khairum minan naum ni hak tu azan sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi azan subuh ni sebab biasa belaka. Sebab ni yang diajar, yang diberitahu oleh sahabat Nabi, kalau Allah datangkan mimpi tu. Bagi Imam Syafi'i. Tak. Tapi ulama-ulama dari Syafi'i tak terima tu, tolak belaka. Semua sepakat belaka. Tak ada khilaf. Sebab tak ada bunyi palai. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak. Semua ke tepi, tolak belaka. Sebab bercanggah dengan riwayat yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Lama mana lepas Nabi wafat dah, zaman sahabat begitu subuh. As-salatu khairum minan naum. Dah bagi. Sabit dengan riwayat siapa sekarang sama. Zaman Nabi tu sampai sekarang. Subuh gitu. Dah. Kemah, kemah. Tak tergesa dengan siapa-siapa pun. Tak tergesa. Imam Syafi'i begitu. Di mana dia asas yang dia bina. Tak. Dia tolak pendapat dia sendiri. Tak. Bagi aku, kalau tidur ni membatalkan wuduk. Macam begitu. Tidur tak kira lah, tidur terletak ke, tidur duduk ke, tidur ni membatalkan wuduk. Di antara perkara yang membatalkan wuduk, tidur. Imam Syafi'i kata. Tapi oleh kerana telah sampai pada aku riwayat daripada sahabat-sahabat, mana mereka tunggu Nabi sembahyang subuh, sahabat duduk dalam keadaan tidur kan, berdeku bunyi. Kerong tidur, duduk. Deku. Jadi bila Nabi mari qomat, sahabat sembahyang. Nabi tak kata apa. Maka dia ke tepi kan. Dia ke tepi. Sebab sampai riwayat. Sebab tu tak depan. Tak depan kita Allah, sunnah Nabi dan kehidupan para sahabat. Ini jaminan daripada Allah. Kalau tidak kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Nak zaman kita. Allah Taala beritahu. Kisah seluruhnya pula Allah Taala beritahu, kami telah bagi pada Nabi Musa sekali. Walaqad atayna Musal kitab. Kami telah bagi pada Musa sebuah kitab yang sangat kemah. Kemudian kami iringi wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Kami telah iringi selepas Nabi Musa ni banyak rasul-rasul. Tak, rasul ramai. Rasul zaman Nabi sebelum Nabi Daud lagi ada, selepas Nabi Musa Nabi. Zaman Talut Jalut tu ada Nabi dah. Tak. Kemudian Nabi Daud jadi Nabi, kemudian jadi Nabi Sulaiman. Kemudian selepas tu Nabi, siapa ke zaman Nabi? Isa alaihissalam. Kemudian kami iringi selepas tu rasul-rasul ramai lagi. Kemudian kami bagi pada Isa bin Maryam banyak bukti-bukti. Kami bantu dia dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril alaihissalam. Dengan Jibril. Al-Qudus ni tahir, yang suci. Kami bantu Nabi Isa ni, kami kuatkan dia dengan dibantu oleh Jibril. Afakullama ja'akum rasulun, bila datang, setiap kali datang pada kamu rasul yang mana berkhilaf dengan hawa nafsu kamu, maka kamu sombong, tak seikut. Ni Allah Taala kata, hafariqan kadzabtum, sebahagian yang kamu telah dustakan, sebahagian yang kamu bunuh. Fa'il mudhari' mari ni sebab ni Yahudi sampai bila-bila ni. Taqtulu fa'il mudhari' apa ni? Istimrar, kemudian mustaqbal. Dia ada makna istimrar dengan kamu sentiasa nak bunuh. Maknanya kan Yahudi ni zaman ketika mana surah ni diturunkan, dia nak bunuh Nabi. Memang dia sihir kan? Di atas sihir nak bunuh Nabi. Dia cuba racun Nabi SAW, nak bunuh. Betul Allah Taala guna fa'il mudhari'. Dan Nabi Isa mari pun dia nak bunuh Nabi. Dia kan nak bunuh.
Allah setiap kali Rasul mari pada kamu, bila Rasul bawa ajaran yang bersyarah dengan kehidupan kamu, maka kamu sambung. Sebahagian kamu dustakan, sebahagian kamu akan bunuh. Kamu nak bunuh. Tak begitu. Qalu qulubuna. Bila dikata pada mereka, bila diajak lagi mereka kata apa ni? Kata mereka, qalu qulubuna. Hati kami sudah penuh dah. Penuh dah, tak sahajak lah. Bahkan sebenarnya Allah kata laknat Allah SWT kepada kamu dengan sebab kekufuran kamu. Sedikit saja di kalangan mereka yang beriman. Allah Taala bagi tahu. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Bila datang pada mereka kitab pula. Tadi rasul ni kitab pula Allah Taala bagi tahu. Quran. Bila datang saja pada mereka sebuah kitab daripada Allah. Yang mana kitab tu musaddiqan lima ma'hum, membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Nabi dan kitab ni membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Bukan membenarkan Taurat, membenarkan dari sudut mana? Berita-berita dalam Taurat yang kata Nabi akhir zaman ni akan hadir, Nabi dan juga Quran. Yang ada kitab ni. Apabila datang pada mereka sebuah kitab yang mana apa yang ada dalam Taurat itu telah membenarkan. Mana mereka sebenarnya tidak ada halangan untuk beriman dengan Nabi dengan ikut Taurat. Sebab sebenarnya mereka ikut beriman dengan Nabi, beriman dengan Taurat. Sebenarnya mereka beriman dengan Taurat juga. Wa kanu min qabli yastaftihu, Allah kata sebelum ni mereka ni duduk koyak pada orang Madinah. Sebelum Nabi SAW, mereka duduk bagi tahu yastaftihu alladhina kafaru. Mereka duduk mengharapkan kemenangan Allah Taala akan bagi pada mereka untuk mengalahkan orang kafir melalui perantaraan Nabi akhir zaman ni. Ini keadaan mereka. Sebab kita lah ni siap pak Yahudi ya kan. Bila memang Mahdi mari, Nabi Isa mari, siap apa dia. Tak, Allah Taala akan kalahkan mereka. Bah kita set mana? Oh, kita duduk surah set tu. Tahu kita duduk set Yahudi kan. Tuan-tuan, ni pernah berlaku dah ni. Ni pernah berlaku dah. Mereka sebelum ni kan, sebelum Nabi zahir di Mekah Madinah, mereka sentiasa rugut orang Madinah ni. Puak siap. Nabi akhir zaman mari, Nabi akhir zaman akan mengalahkan kamu. Akan mengalah, akan tundukkan semua Arab-Arab belakang pada dia. Kamu akan kalah. Kita begitu juga. Padahal kita lah ni duk ikut jalan mana? Tak. Allah Taala kata lagu ni, Allah Taala kata kau kanan, dah boleh isu kata kau kiri. Kita ikut dah boleh isu. Kita tak ikut Allah Taala. Oh bahaya. Sangka baik sungguh kita. Sangka baik sungguh kita. Tak. Bawa fitnah zaman ni, fitnah sains zaman ni. Sebab tu Quran ni kemuncak bagi kita kepada kita. Sebab tu kita kena rasa Quran lebih besar daripada segala-gala, daripada sains kita. Sebab tu Quran bagi tahu kan, cerita dari surah An-Naml. Ajib. Allah Taala ajar bagi tahu ilmu wahyu ni, di antara ilmu wahyu Allah Taala ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kecek dengan burung. Tak sains mana aja boleh kecek dengan burung, boleh buang dengan burung. Boleh faham perkataan semut. Dia rakyat perkataan semut. Tak. Kecek. Kita tak semut telinga tak dengar. Tak. Cakap apa semut? Bercakap dengan burung huhuk. Tak sains mana boleh? Sains mana? Allah Taala batal belaka dah. Dalam surah An-Naml ni Allah SWT royak pada kita bagaimana hebatnya ilmu wahyu ni. Tak. Angkat apa dia? Istana raja Sabak, raja perempuan. Istana. Ini tak berlaku zaman kita. Dan bila ada dalam Quran, luar Quran pasti ada. Cuma tak berlaku zaman kita lagi. Tak ada zaman kita lagi. Ilmu apa dia panggil istilah zaman ni? Apa? Telepati. Memindahkan satu benda satu tempat kepada satu tempat lain sekelip mata. Okey, zaman kita sedang usaha dah, tapi tak jumpa jalan lagi. Tapi Quran lama dah, 1400 tahun nak bagi tahu pada kita. Dia benda ni berlaku lama dah, zaman Nabi Sulaiman lagi. Berkenaan dengan Nabi Sulaiman bagi tahu pada pengikut dia, siapa dia boleh bawa istana tu sini. Qala ifritun min, berkata ifrit jin ayat. Aku boleh bawa sebelum membangun, daripada orang satu orang duduk dapat bangun. Tu kekuatan jin ni boleh bawa, boleh pindah ke satu istana daripada satu tempat ke satu tempat. Tempoh dia singkat dia dari ketika mana Sulaiman duduk bangun. Allah Taala bagi waqalal ladina utul ilmul kitab. Berkata satu orang yang diberi pada ilmu kitab. Ya, ilmu kitab kan ilmu kitab wahyu. Tuan-tuan, kalau kita bagi tumbuh sungguh-sungguh pada kitab wahyu ni, Allah Taala akan buka lagu ni. Nah, kita tak yakin pada. Satu orang yang di kalangan pengikut Nabi Sulaiman. Dengan ilmu kitab Allah Taala bagi tahu. Dia boleh bawa istana Balqis tu, istana perempuan tu. Tak. Ketika mana? Sekelip mata. Sebelum Nabi SAW buka mata ya. Qabla an yartaddu ilaika tarfuk. Sebelum kamu kelip ya. Sekelip ya. Bayang. Tak berlaku. Ni Quran bagi tahu, hebat lagi. Sains mana boleh buat lagu tu?
Lepas tu sains mana boleh menggerakkan satu orang perjalanan sebulan dari tempoh sehari, dari tempoh sepagi, perjalanan sebulan dari tempoh sepagi tanpa alat. Sains kena guna alat, tanpa alat. Tengok Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala cerita dalam Quran kan, perjalanan Nabi Sulaiman daripada satu tempat tanpa alat. Orang kata Nabi tu mukjizat tu nak lawai lagu mana? Tak, nubuah, risalah, Quran. Sayyidina Umar, saya ni sahabat-sahabat, berlaku pada sahabat. Sains mana boleh terima? Bila Ammar bin As mengadu pada Nabi SAW berkenaan dengan apa yang berlaku di Mesir, bila dia kuasai Mesir kan tak? Sungai Nil tak tebik air. Tak tebik air. Tak mengalir air. Mengadu pada Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab orang zaman tu kalau sungai Nil tak mengalir, dia akan buat korban, mengorbankan anak gadis dari sungai. Tu benda tu syirik. Ammar tak benar kan? Tak tahu nak buat lagu mana, tulis surat pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hantar 2 surat. Satu surat kepada Ammar bin As, satu surat pada Nil. Dia kata sains mana ya? Orang yang mana kagum dengan sains, mana sains boleh buat lagu tu? Masuk akal tak? Tulis surat kepada Nil. Sayyidina Umar tulis min Abdillah Umar ibn al-Khattab ila Nil. Tulis surat. Tajuk surat tu sungai ni. Daripada Abdullah, hamba Allah, Umar bin Khattab kepada Nil. Kalau kamu mengalir ni dengan kudrat kamu, kami tidak berhajat pada kamu. Tapi kalau kamu mengalir dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami mohon pada Allah supaya Allah Taala alirkan kamu. Jatuh dari sungai tu biar air. Ni nubuah. Ni nubuah. Ni kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan terkesan. Kita kena terkesan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang lebih hebat lagi ya. Ilmu. Tapi kita terperangkap dengan zaman kita. Tuan-tuan, segala baru yang kita rasa ni bagi Allah Ta'ala lama dah. Kita yang rasa baru. Apa yang baru bagi Allah lama. Siap berlaku dah kan? Nabi bagi tahu sebelum Allah jadikan langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum jadikan langit dan bumi, semua takdir makhluk siap berlaku dah. Zat lagu ni, melikut lagu ni, ni kitab dia, ni ilmu dia, supaya kita ikut dia. Dia bagi tahu dunia tempat ujian, hidup sebenar akhirat. Sampai ikut je lah aturannya. Kalau kita nak selamat, dan dia telah buat putusan dah. Kita jadi Allah Ta'ala juga buat keadaan sebagai ujian. Ujian. Apa kita kesal dengan orang lain, kesal dengan perintah orang lain. Tak? Jadi ni Allah Ta'ala cerita pada kita. Cerita pada kita. Sebab tu bahaya. Ini sejarah yang telah berlaku ni. Apa yang berlaku pada Bani Israel ni, mereka ketika mana sebelum Nabi mari, mereka kata bila Nabi akhir zaman mari, siap kamu, kamu akan dikalahkan. Tapi kehidupan mereka tak bercanggah dengan kitab Taurat. Bila Nabi mari, Allah Ta'ala bagi falamma ja'ahum, bila datang Nabi kepada mereka, apa yang mereka tahu? Ma'arafu, apa yang mereka tahu? Betul Nabi ni. Mereka tengok Nabi tu, betul Nabi tu. Tapi boleh ikut tak? Kafaru bihi, mereka tak ikut. Kufur. Allah Ta'ala kata fala'natullah, celaka, la'nat Allah kepada orang kufur. Tahu dah tak ikut. Kenapa tak boleh ikut? Sebab masa tunggu tu khilaf. Sebab tu jangan kita buat khilaf. Bahaya kita buat khilaf. Tak, bila mari kita nak ikut. Bila mari tak uri sikit abang, biar serupa. Biar kita duduk atas perintah Allah. Lagu mana di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita dalam bahaya. Kalau kita tolak ansur, ni semua tolak ansur belakang. Umat yang berlaku lagu ni semua tolak ansur belakang. Sikit-sikit orang ramah berubah. Jadi punah. Allah kata bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sungguh buruk apa yang mereka beli. Yang mereka jual dengan diri mereka. Beli ke apa dia? Beli kekufuran. Jual kebenaran. Ayakuru bima anzalallah, kufur dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dia apa berlaku lagu ni? Bagian deki lah sebenarnya. Kebenaran mari daripada pihak lain. Kebenaran ni ayyunazzilallahu min, Allah Ta'ala bagi atau turunkan kepada orang yang mana Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba dia. Bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi pada orang Mekah. Sedangkan dia duk kritik Mekah tu 360 bahala, nak mari lagu mana kebenaran kat tu? Nak mari lagu mana kebenaran kat tu? Tak. Faba'u bighadabin ala, maka menimpalah kepada mereka kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagi orang kafir ni azabun muhin. Azabun muhin. Terbukti sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana khairan. Radina billahi rabban bil islam. Nabi Muhammad nabiy wa rasulullah walhamdulillah.